Okay, Assalamualaikum. Okay, hari ini kita akan sambung pelajaran kita. Okay, yang bab yang terakhir. Okay, chapter 13, Simple Probability. Okay, dia maksudnya probability ni ialah kebarangkalian. Simple ialah mudah. Kebarangkalian mudah. Okay, so jadi kalau kamu tak boleh faham bahasa Inggeris, cikgu ada buat video untuk kelas 2C yang bahasa Melayu. Jadi kamu boleh tengoklah dalam cikgu punya YouTube. Okey. So 2C pun belajar hari ni tajuk yang sama tajuk ni. Okey. So jadi sample space. Sample space is a set of all possible outcome of an experiment. So jadi all maksudnya semua kemungkinan ataupun kesudahan yang memenuhi syarat bagi eksperimen tu lah. Okey, tak apa, kita tengok. Mungkin kamu tak faham eksperimen apa pula, macam sains pula. Okey, so event bahasa Melayu kita panggil peristiwa. Sample space bahasa Melayu panggil ruang sampel. Okey, event ataupun peristiwa ialah a set of possible outcome. A set maksudnya sebahagian daripada sample space. Okay, that fulfill certain conditions for a sample space and it a subset of a sample space. Okay, macam ni. Peristiwa ni adalah sebahagian daripada ruang sampel. Ruang sampel yang paling besar sekali. Okay, so tak apa, jangan bimbang, kita tengok contoh, kamu akan lebih faham. Okay, kita tengok contoh. One letter is random chosen from the word sempurna. Satu perkataan diambil daripada perkataan sempurna ni. Senaraikan, list the possible outcome and write the sample space. Dia nak kamu tulis ruang ruang sampel lah for the experiment. State the number of element. Nyatakan bilangan elemen. Ni berkaitan dengan pelajaran set dekatan 1. Okay, kamu boleh tengok balik number of element. Okay, so jadi ruang sampel sekarang ialah list the possible outcome. Okay, jadi ruang sampel kita ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil space sample. Sample space terbalik pula cikgu. Sample space. Okay, sample space ni kalau kamu tak mau tulis perkataan sample space, kamu hanya tulis huruf S saja, orang faham. Okay, so jadi perkataan yang ada ialah sempurna. So perkataan sempurna ni, dia setiap perkataan sempurna ni huruf dia berbeza-beza. Dia tak ada huruf yang sama. Okay, so jadi kamu kena tulis semua sekali. Kalau sama macam mana nak buat, kamu hanya tulis sekali saja. Okay, contohnya perkataan mada. A ada 2 kali kan? So kamu akan tulis M, A dan D saja untuk ruang sampel. Okay, so faham? So ini adalah ruang sampel dan kita tulis possible outcome dia. Okay, dah settle untuk sample space dengan possible outcome. Sekarang kita nak buat number of element. Okay, number of element. Number of element. Okay, number of element ni biasanya kita akan tulis N macam tu je. Di N. Okay, sebabnya ruang sample space, kita akan tulis huruf S lah. Okay, jadi kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, jadi bilangan dia 8. Okay, so jadi ini adalah sample space. Okay, so seterusnya settle, kita pergi okay, kita ulang balik. Kalau sample space tu ialah all possible, peristiwa ni ialah sebahagian daripada sample space. Okay, nanti kita tengok ni contoh lain pada buku muka surat 283. Okay, kita baca soalan. A number is chosen, satu nombor dipilih secara rawa from the prime number. Prime number, nombor perdana, dah belajar kan? Between 20 and 20 to 40.
List the possible outcome and write the element. Dia nak possible outcome. Lepas tu dia nak suruh tulis dalam ruang sample space. Okay, state the number of element. Macam tadi jugalah. Okay, sebelum tu kita senaraikan dulu nombor prime number. Okay, cikgu buat 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Okey, kamu ingat balik tak prime number? Prime number ialah nombor yang hanya boleh ngebagi dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Jadi kalau boleh bagi dengan nombor 2, out lah. Okey, sekarang kita buang nombor genap dulu. 20 nombor genap, 22 nombor genap kan. Genap, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. So hanya tinggal separuh saja. Okay, kita tengok balik. 21 boleh bagi nombor lain tak? Boleh bagi dengan CP3, out lah. 23 tak ada. 25 boleh bagi CP5, out lah. Okay, 27 boleh bagi CP3, out lah. 29 tak ada kan? Okay, ya. 31, ya tak ada. 33 boleh bagi CP3, out lah. 35, 5 kan? Bagi CP5. 37 tak ada. 39 boleh bagi CP3, out. So hanya ada 4. So jadi dia punya list the possible outcome. Possible nak tulis possible outcome. Possible S 2 kali, SSIP LE, possible outcome ialah nombor yang mungkin ialah 23, 29, 31, 37. Kalau ruang sampel benda yang sama. So kalau kamu tulis sekali pun tak apa. Okay, 23, 29, 31, 37. Okay, ni possible outcome. Okay, ni ialah ruang space, sample space. Okay, settle. Number of element. Number of element. Cikgu ajak nak tulis macam mana? And lepas tu urut dia sample space S, dibilang 1, 2, 3, 4. Ada 4. Okay, siap. Kita sambung. A school cooperative sale brand P pencil. Okay, koperasi jual pensel label P. Okay, so dia jual pemadam merah, hijau, biru dan kuning. Paling dia nak beli a pencil and one eraser. Write the help from 3 diagram. List the possible outcome. Tulis senarai kemungkinan dia. Okey, lepas tu tulis dalam sample space macam tadi, sample space. Lepas tu dia nak number of pair. Maksudnya number of pair ni maksudnya number of element. Okey, so kita buat gambar aja. 3 diagram ni macam ni lah. Okey, so 3 kan, maksudnya ranting pokok. Jadi cabang. Jadi dia nak beli sebatang pensel dengan pemadam. Okey, jadi pemadam ada 4 color. Jadi kita buat cabang lah. Pensel pemadam merah, pensel pemadam hijau. Okey, so pensel pemadam biru, pensel pemadam kuning. Jadi so pensel pemadam merah jadi PR, tu red lah. Pensel dengan hijau green, PG. Pensel dengan pemadam biru, PB. Pensel dengan pemadam kuning, PY. So ini outcome dia ada 4. Okay, list the element sample space. Sample space ni sama dengan outcome. Jadi kita tulis S. Okay, sama dengan PR. Yang ni PR. Lepas tu PG, PB dan PY. Okay, the number element in the space. Tadi dia kata number of pair. Number of pair ni maksudnya number of element lah. So N ada berapa? Sample ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Tulis 4 lah. Macam tu. Ni adalah 3 diagram. Okay, muka surat 284. Okay, one card has
being chosen from the box containing card with number 1 until 10. Until 9. Determine whether the element below may occur. Okay. May occur ni maksudnya mungkin berlaku. Okay. So jadi apa yang nak dibuat ialah langkah pertama, okay, ada satu kotak, dia ada kad yang nombor 1 sampai nombor 8. So jadi outcome dia ataupun sample space dia, kita tulislah sample space dia dulu. DS sample space kad nombor 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, minta maaf, bukan 284, masih lagi 283. Okey, so jadi sample space dia 1 sampai 9. So kita nak buat satu Roman, number bigger than 5, nombor lebih besar pada 5, ada kan? 6, 7, 8, 9. Okey, bila ada maksudnya may occur, mungkin berlaku. Okey, so seterusnya, okey, kita sambung. Yang kedua, 2 digit number. Apa maksud 2 digit number? Macam ni contohnya 23. Ni 2 digit number 50 berkaitan dengan 2 nombor. So takkan berlaku sebabnya nombor 1 sampai 9 ni kan. Jadi may not occur. Okey, yang ketiga, faktor bagi 15. Faktor bagi 15. Macam mana faktor 15? Cikgu dah ajar dah. 15 boleh bagi dengan 1 tak? 15 boleh bagi 2 tak? Tak boleh. Bagi 3 dapat 5. Lepas 3 4 kan? 15 boleh bagi 4? Tak boleh. Okey, lepas nombor 4 nombor 5. 5 dah dekat sini kan? Okey, jadi stop lah. Jadi faktor dia 1, 3, 5, 15. Okey, so jadi faktor bagi 15 ada nombor yang kurang, ada nombor sampai kurang pada 10 kan, iaitu nombor 1 sampai 9. Dia nombor 1, 3, 5. Okey, ada. Jadi kita akan buat may occur, mungkin berlaku. Kita tengok contoh muka surat 264. Okay, in the telematch, dalam satu acara suka nikah, okay, the contestant must take one card. Okay, peserta akan ambil kad daripada perkataan kasut dalam sebuah jak. Okay, list the element in the sample space for the element for the event if consonant are chosen. Okay, cikgu dah temu jawapan dah. Sorry lah. Okay, so jadi sample space perkataannya kasut lah. DKASUT, kasut. Okay, A, consonant of chosen. Consonant or chosen maksudnya selain daripada A, E, I, O, U. Jadi selain daripada A, E, I, O, U, jadi K, A dengan T. Jadi itu yang KST. Okay, kalau vowel pula, macam ni, vocal A, E, I, O, U tu, selain daripada yang kita ambil tadi, selain daripada konsonan tadi, A dengan U tak ambil lagi. Jadi A dengan U. Kamu kena faham, boleh beza vowel dengan konsonan. Sebab tajuk probability ni memang kena tahu lah konsonan apa, vowel tu apa. Okay, kita tengok contoh yang terakhir, muka surat 284. A jar has a card label I. Card jak A label I. Jak B label dia IKAN. One card from jak A and jak B are pick. Okay, satu card daripada jak A dengan jak B kena ambil. Okay, so list the element in the sample space. Okay, so jadi lebih mudah kita buat tree diagram. So kita buat jak A, jak B. Jak A ada I, jak B ada IKAN. Lepas tu kita buat cabang. So outcome dia I, IK, IA, IN. Dia memang cabang macam ni. So outcome dia IK, IA. Dan tulis sebelah ni dalam kurungan lepas tu koma. Okay, IN. Okay, so list the element in the sample space. Sample space kita ambil yang outcome ni.
1, 2, 3, sample space huruf S. Okey, sama dengan buat dalam kurungan simpul, buka dengan tutup, salin outcome ni. Okey, so jadi dia kata the letter are same. Okey, huruf dia sama. Okey, dalam buku ni dia tak ada tulis ni. The letter are the same untuk peristiwa X, event X. Itu yang tulis tu. Event X dia sama, huruf dia sama. Mana ada huruf sama? I je kan? D-I-I. Okay. At least one consonant is picked. Paling kurang satu konsonan yang diambil. Okay. So jadi pre-sample event dia ialah event Y. So I bukan sebab dua-dua vokal. Satu paling kurang satu konsonan. Ni K konsonan satu, ni vokal. Okay, kita ambil I-K, I dua konsonan, dua vokal. Tak boleh. Ni ada N konsonan, satu vokal. So jadi I-N. Okay, so siaplah semuanya. Okay, so yang kamu kena ingat, kalau kita buat tree diagram, first flip apa yang kita ambil, second flip apa yang kita ambil, dan kat luar ni, kat belakang ni ialah outcome. Okay, itu saja. Terima kasih.